Halo, apa khabar semua? Saya Miss Lee. Nama penuh saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Hari ini, Miss akan membincang bab 1 pengenalan ekonomi dengan anda. Okey, so untuk pengenalan ekonomi ini, kita mempunyai 3 subtopik. Okey, so kita tengah bincang 1.2 kelok kemungkinan pengeluaran iaitu KKP. So hari ini pun samalah, kita akan fokus tentang KKP. Okey, so berkenaan dengan KKP, pada video yang lepas, Miss pun telah terangkan apa itu takrifan dia, andaian dia, setelahkah dan tafsirkan KKP yang berbentuk cembung serta bergaris lurus. Adakah anda sudah lakar KKP? Kami minta anda sekurang-kurangnya kena lakar 2 kali kan? Okey, so itulah dia. Okey, so untuk pembelajaran kita hari ini, okey, Miss akan fokus bahagian ini iaitu terangkan. Okey, berkenaan dengan konsep. Konsep apa tu kita cuba tengok. Ada kekurangan, pilihan dan kos lepas. Diikuti dengan pembaziran dan pengeluaran yang tidak dapat dicapai. Serta kesan perubahan. Okey, so kesan perubahan ini nanti kita akan tengok dari 2 aspek. Satu dari segi faktor pengeluaran iaitu sumber ekonomi. Lagi satu adalah berkenaan dengan tingkat teknologi. Okey, dan lagi satu subtopik kecil adalah berkenaan dengan hitung kos lepas seunit. Okey, jadi hari ini kita akan fokus yang ini sahaja, berkenaan terangkan konsep. Okey, so sekarang marilah kita masuk, okey, yang berkenaan dengan subtopik kecil iaitu kekurangan pilihan dan kos lepas. Okey, so kat sini Miss pun telah sediakan satu KKP. Okey, jadi pelajar hari itu pun telah belajar macam mana nak sediakan KKP kan. Ini KKP yang berbentuk cembung. So ada kombinasi-kombinasi tertentu lah. Yang cuba tambah kombinasi yang baru ada kombinasi F dengan G sahaja. Jadi nanti Miss akan guna kelok ini untuk terangkan konsep yang berkenaan dengan kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. Kekurangan. Okey, sekarang Miss akan cuba terangkan konsep kekurangan ini melalui kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, sebenarnya boleh kata bahawa setiap kombinasi yang wujud di KKP ini dia adalah merujuk kepada kekurangan. Okey, kenapa kita kata demikian? Cuba tengok kombinasi A ya. Okey, so kombinasi A ini menunjukkan bahawa pengeluar mengeluarkan 100 unit kereta. Lepas tu rumah yang dikeluarkan adalah sifar. Okey, jadi kalau katakan, okey, pengeluar ini dia ingin menampakkan 1 unit rumah ini, dia kena kurangkan keluaran dia. Nak tambahkan rumah, kena kurangkan kereta. So bermaksud dia tak boleh tambahkan kedua-dua barang pada masa yang sama. Kenapa demikian? Akibat sumber ekonomi. Kan kita belajar andaian dia kan? Kan kita kata andaian dia, salah satu andaian dia, sumber ekonomi dia adalah tetap. So itulah kita kata nak tambahkan rumah, kena kurangkan kereta. Okey, disebabkan kekurangan yang berlaku. Okey, so marilah kita tengok huraian yang lebih lanjut. Okey, berkenaan dengan kekurangan. Okey, kekurangan ini sebenarnya dia adalah berlaku pada kombinasi pengeluaran yang berada di sepanjang KKP. Contoh kombinasi, misalnya ada A, B, C, D, E. Dia adalah had maksimum yang dapat dikeluarkan. Okey, sebab kita kata masa itu sumber ekonomi telah digunakan secara cekap. Okey, ini bermaksud apa? Pengeluar dia tidak dapat tambahkan barang. Okey, tambahkan sesuatu barang lah tanpa mengurangkan barang lain. Nak tambahkan, contoh kalau kita nak tambahkan rumah, kita mesti nak kurangkan kereta. Inilah dia contoh dia. Tambah rumah, kurangkan kereta. Okey, diikuti dengan pilihan. Okey, sekarang kita akan sambung pilihan pula. So juga sama, Miss akan terangkan konsep pilihan ini melalui kelok kemungkinan pengeluaran yang telah disediakan. Okey, sebenarnya pilihan ini dia adalah berlaku melalui pergerakan titik lah ataupun pergerakan kombinasi di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, kita cuba tengok kombinasi A. Okey, ini kombinasi A ya. Kombinasi A ini sebenarnya menunjukkan bahawa pengeluar ini dia hanya keluarkan satu jenis barang.
Okey, satu jenis barang sahaja. Okey, so itu adalah untuk kombinasi A. Okey, sebab kita dapati bahawa dia hanya mengeluarkan kereta sahaja. Dan pada masa itu, rumah yang dikeluarkan adalah sifar. Okey, selain daripada itu, kalau katakan pengeluar nak pilih untuk mengeluarkan satu jenis barang juga, okey, pengeluar tersebut juga boleh pilih kombinasi E. Okay, kita cuba tengok kombinasi E. So, kalau kombinasi E ini menunjukkan rumah adalah 4 dan pada masa yang sama kereta dia adalah sifar. Okey, so kalau pengeluar tersebut dia pilih kombinasi E juga merujukkan bahawa dia mengeluarkan satu jenis barang iaitu keluarkan rumah sahaja. Okey, tetapi kalau katakan pengeluar dia nak buat pilihan, dia kata tak naklah keluar satu jenis barang sahaja. Katakan dia nak keluarkan dua jenis barang. Okay, dua jenis barang. So, kita boleh kata bahawa pada masa itu, pengguna mungkin boleh pilih kombinasi B ke? Kita cuba tengok kombinasi B. Kereta yang dikeluarkan 90 unit dan rumah yang dikeluarkan 1 unit. Dia ada dua jenis barang. So, dia boleh pilih kombinasi B. Kita cuba tengok kombinasi yang seterusnya, kombinasi C. Pun sama, ada dua jenis barang. Begitu juga dengan kombinasi D pun sama, ada dua jenis barang. So, kombinasi B, C dan juga D itu adalah keluaran untuk dua jenis barang. So, itulah adalah pilihan bagi pengeluar lah. Tengok sama dia nak keluarkan satu jenis barang ke ataupun dua jenis barang. Tapi ingat, kalau dia nak tambahkan keluaran rumah, contoh dia nak tambahkan keluaran rumah itu, dia mesti kurangkan kereta. Nak tambah lagi, kena kurangkan lagi. So, tengoklah pilihan yang dia buat. Kenapa nak tambahkan rumah kena kurangkan kereta? Disebabkan konsep yang kita belajar tadi itu, iaitu ya kekurangan. Okey, so apabila berlaku kekurangan, maka wujudnya pilihan. So itulah berkenaan dengan pilihan melalui KKP. Okey, so sekarang bagi huraian bagi pilihan pula. Okay, kita cuba tengok. Ditunjukkan oleh pergerakan titik di sepanjang KKP. Itu kata kunci dia, pergerakan titik ataupun kita boleh kata pergerakan kombinasi. Okey. Lepas tu pengeluar boleh memilih sebarang kombinasi di sepanjang KKP. Sama ada mengeluarkan satu barang sahaja. Kalau satu barang, kereta ke ataupun rumah ke, dia boleh pilih lah kombinasi A ataupun E. Ataupun dua jenis barang punya, boleh pilih lah kombinasi B, C, D. Okey, so itu berkenaan dengan pilihan. Dan lagi satu kita cuba tengok. Jika pengeluar ini memilih mengeluarkan lebih satu barang, maka barang lain perlu dikurangkan. Okey, akibat masalah kekurangan. Sebenarnya berlaku masalah kekurangan. Jadi, wujudnya pilihan. Okey. Seterusnya, kos lepas. Okey, so apabila pilihan dibuat, maka wujudnya kos lepas. Jadi sekarang Hafiz akan cuba bincangkan konsep kos lepas ini melalui kelok kemungkinan pengeluaran. So, katakan, okay, sebelum ini pengeluar ini dia hanya pilih nak keluarkan kombinasi A lah. So, kalau keluarkan kombinasi A ini, dia keluarkan 100 unit kereta dan rumah dia adalah sifar. Okay, katakan sekarang, okay, pengeluar ini dia buat pilihan. Dia pilih untuk keluar kombinasi B. Okay, ini kombinasi B ya. So, maksudnya kalau dia pilih kombinasi B itu, maksudnya dia akan tambahkan keluaran rumah. Dengan reti kata lain, dia pilih rumah lah. Kan kita kata, apa itu kos lepas? Ya, barang kedua terbaik yang dilepaskan. So, bermaksud kalau sekarang pengeluar ini pilih untuk mengeluarkan rumah, jadi kos lepasnya adalah kereta. Okay, so kalau katakan, okay, kita cuba tengok kita pilih rumah kan. Jadi, kalau dia tanya kos lepas. Okay, kos lepas bagi rumah. So, kita tahu kalau kos lepas bagi rumah ini, okay, so jawapan dia mesti berkenaan dengan kereta lah. Kan, sebab you pilih rumah kan. Jadi, barang kedua terbaik yang dilepaskan adalah kereta. So, sekarang Miss nak anda cuba tengok. Kalau katakan Miss tengah bincang dari kombinasi A ke kombinasi B. So, A ke B. Dia tambahkan rumah kan dari 0 ke 1 kan. Jadi, sekarang kos lepas dia
Sebelum ini, okey, kereta dia yang asal dia adalah 100 apabila rumah adalah kosong. Sekarang kereta dia sudah berkurang dan menjadi 90. So that's why kita akan kata kos lepas rumah ini dari kombinasi A ke B ya, katakan. Okay, kombinasi A ke B. Okay, so itu menunjukkan masa itu kereta kita adalah 90 yang ini kan. Okay, kita tolak yang 100 tu. So, dapatlah negatif 10. 10 apa? 10 unit kereta. So, bermaksud dekat sini, kalau nak tambahkan rumah, sebanyak 1 unit, pengeluaran tersebut dia kena kurangkan kereta dia. Sebanyak 10 unit. So, that's why kita ada tanda negatif. Tanda negatif dekat sini menunjuk kepada kos lepas lah. 10 unit kereta yang perlu dilepaskan. Begitu juga dengan kombinasi yang seterusnya. Kita cuba tengok dari B ke C pula. Dia tambahkan 1 unit rumah. Berapa kereta yang perlu dilepaskan? Dari B ke C. Ya, 15. 15 unit kereta yang perlu dilepaskan. So pun samalah 15. Dan seterusnya kalau dari kombinasi C ke D. Kita cuba tengok. Juga sama, dia tambahkan 1 unit rumah. Berapa kereta yang perlu dilepaskan? Ya, sebanyak 20 unit kereta. So daripada sini kita dapati bahawa kos lepas kita adalah semakin tanda negatif itu abaikanlah sebab tanda negatif itu merujuk kepada kos lepas. So tutup tanda negatif ini. 10, 15, 20. Jadi semakin meningkat kan? So apabila kos lepas dia semakin meningkat, kos lepas dia meningkat lah, kita tahu bahawa itu adalah KKP kita adalah berbentuk cempung. So that's why dia adalah bentuk cempung kat sini. So lagi satu, kalau kita dapati bahawa jawapan kat sini kos lepas dia semua adalah sama punya, KKP kita akan bergaris lurus. So itulah berkenaan dengan kos lepas. Berkenaan dengan kos lepas, pengeluar perlu menanggung kos lepas jika pilihan dibuat. Contohnya, pilihan untuk menambahkan bilangan rumah dari 2 kepada 3 unit. Tadi sudah terangkan punya, iaitu dari kombinasi C ke D. Jadi kos lepas adalah 20 unit kereta. Sebab pilih rumah kan? Jadi barang yang dilepaskan, kereta lah. Tentu KKP menggambarkan keadaan kos lepas sama ada kos lepas meningkat ataupun kos lepas malak. So ingat, kalau KKP berbentuk cempung, kos lepas meningkat. Kalau KKP yang bergaris lurus, kos lepas dia adalah malak. So selesailah subtopik kecil ini yang berkenaan dengan kekurangan pilihan dan juga kos lepas. Jadi sekarang Miss akan teruskan dengan subtopik kecil ini yang berkenaan dengan pembaziran dan pengeluaran yang tidak dapat dicapai. Pembaziran. Sekarang Miss akan cuba terangkan konsep pembaziran. So kita tengok konsep pembaziran dulu melalui KKP ini. Sekarang kita cuba tengok. Kalau katakan setiap kombinasi yang wujud di sepanjang kelok KKP kan. Di sepanjang KKP ini kita kata apa? Dia mencapai had maksimum. Lepas tu kita juga kata bahawa dia adalah cekap. Dan sumber ekonomi pun telah digunakan secara cekap kan. Kalau katakan pembaziran berlaku. Kalau pembaziran maksudnya masa itu sumber dia tak cekap, tidak digunakan secekapnya. So bermaksud dia adalah kombinasi yang wujud di dalam KKP. Kita cuba tengoklah kalau katakan titik ini ya. Katakan ini adalah titik, dia adalah 1.5. Ini adalah mungkin kita kata 45 ke ataupun 50 ke. So kombinasi ini menunjukkan bahawa dia adalah berada di dalam kelok kemungkinan pengeluaran. Bermaksud pada 1.5 rumah ini ya, katakan dia sebenarnya dia boleh capai sehingga kombinasi sini. Itu barulah kita kata dia adalah cekap. Mungkin kita kata masa itu kereta yang dapat dihasilkan adalah sebanyak 80 ke kan ataupun 85 ke. Tetapi sekarang pada rumah 1.5 kereta yang dihasilkan hanya 50 ataupun 40 lebih sahaja. So itu bermaksud dia adalah tidak cekap.
sumbernya tidak digunakan secara cekap, ataupun kita kata mencapai ketidakcekapan untuk kombinasi ini. Selain daripada tidak cekap, okey, kita juga boleh kata berlaku yang ini pembaziran, ataupun sumber yang sedia ada ini dia digunakan sewenang-wenangnya pun boleh. Okey, cuma Miss nak ingatkan lah, ada buku rujukan yang mungkin tulis apa pengangguran kan dekat sini. Okey, untuk maklumat anda, istilah pengangguran tidak diterima lah, okey, untuk sukatan metrik. Jadi ingat terms yang kita terima, pembaziran, lepas tu tidak cekap, ataupun lagi satu sumber yang sedia ada digunakan sewenang-wenangnya. So itulah berkenaan dengan pembaziran. Okey, kita cuba tengok titik di dalam KKP ya, kombinasi F. Kita cuba tengok huraian yang lebih lanjut. Okey, berlakunya ketidakcekapan. Okey. Ataupun kita boleh kata berlakunya pembaziran sumber, ataupun ini sebenarnya bermaksud sumber yang sedia ada itu adalah digunakan sewenang-wenangnya. Okey, ingatlah istilah pengangguran tidak diterima, okey, dalam konsep ini ya. Okey, seterusnya, pengeluaran tidak dapat dicapai. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan konsep yang ini, iaitu kombinasi yang tidak dapat dicapai. Okey, seperti apa yang dimaklumkan, okey, segala kombinasi yang wujud di sepanjang KKP ini adalah cekaplah dan memang dapat dicapai pun. Kalau kombinasi F yang kita bincang tadi itu, walaupun dia berada di dalam KKP, tapi dia boleh capai tak? Boleh, kita masih boleh capai, cuma dia tak cekap sahaja. Tetapi sekarang kita nak fokus kepada kombinasi yang tidak dapat dicapai. Kalau yang tidak dapat dicapai itu, so dia adalah merujuk kombinasi yang berada di luar KKP. Inilah dia. Okey, so ingat kombinasi G ataupun kombinasi yang berada di luar KKP itu adalah kombinasi yang tidak dapat dicapai. Kenapa kita kata kombinasi ini tidak dapat dicapai? Ini berkaitan dengan sumber. So yang ini kita kata apa? Kita boleh kaitkan bahawa sumber kita adalah tidak mencukupi. So itulah sebab menyebabkan kita tidak dapat capai kombinasi tersebut. Okey, selain daripada sumber tidak mencukupi, kombinasi G tidak dapat dicapai dengan menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada. So ingatlah dua terms yang boleh diterima. So yang pertama, sumber tidak mencukupi untuk terangkan kombinasi G, ataupun lagi satu kita kata kombinasi G tidak dapat dicapai dengan menggunakan sumber ekonomi yang sedia ada. Okey, lagi satu, Miss nak ingatkan, kombinasi G ini bukan kekurangan, ingatlah. Sebab kekurangan itu, anda sudah belajarlah konsep kekurangan. Sebenarnya kekurangan itu adalah merujuk kombinasi yang berada di sepanjang KKP itu adalah kekurangan. Nak tambahkan rumah, kena kurangkan kereta. Itu adalah konsep kekurangan. G ini sekali lagi Miss ingatkan, dia bukan kekurangan. Okey? Okey, so marilah kita tengok titik yang berada di luar KKP kombinasi G. Kita cuba tengok huraian dia. Sumber dia adalah tidak mencukupi. Kombinasi yang tidak dapat dicapai dengan sumber yang sedia ada. Okey, ingat istilah kekurangan sumber tidak diterima untuk titik kombinasi G. Okey, bagi kombinasi G. Okey, so pun selesailah subtopik kecil ini. Jadi sekarang kita akan masuk berkenaan dengan kesan pengubahan. Seperti apa yang telah dimaklumkan tadi, kesan pengubahan ini kita akan tengok dari dua aspek. Yang pertama itu berkenaan dengan faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi. Dan lagi satu adalah berkenaan dengan teknologi. Okey, kita mula dengan faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi dulu. Okey, so sekarang kita cuba tengok peningkatan sumber ekonomi, okey, yang berlaku ya. Okey, so ini adalah KKP dia. So Miss pun telah sediakan paksi Y dan saya pun labelkan barang Y, dan paksi S ini saya pun labelkan barang X sebab hanya dua jenis barang kan. So KKP ini, okey, katakan bentuk KKP ini pelajar boleh buat keputusan sendiri, sama ada nak lakar KKP yang berbentuk cembung ke ataupun bergaris lurus pun boleh. Sebab untuk subtopik ini kita bukan bincang pasal kos lepas pun. Okey, so pelajar boleh buat pilihan sendiri. Okey, kalau katakan Miss lakar KKP ya,
Okey, yang berbentuk cempung. Okey, biasanya kita akan labelkan angka-angka dekat sini kan. Tapi disebabkan sekarang bukan melibatkan pengkiraan kos lepas, jadi Miss hanya labelkan huruf sahaja. So, katakan saya labelkan huruf A dan huruf B. Okey, so ini adalah KKP yang asal lah. Okey, A, B. Okey, jadi katakan sekarang. Okey, berlaku peningkatan sumber ekonomi. Jadi sumber ekonomi dekat sini boleh merujuklah faktor pengeluaran yang terdiri daripada tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Okey, dia kata berlaku dalam pengeluaran barang Y sahaja. Itu kata kunci dia. Okey, dalam pengeluaran barang Y sahaja. So, bermaksud sekarang sumber ekonomi bertambah. Kalau sumber ekonomi bertambah, bermaksud keluaran dia juga akan bertambah. Okey, tetapi keluaran ini bertambah hanya untuk Y sahaja. X macam mana? X dia tak ada sebut apa-apa kan? So, bermaksud X dekat sini dia akan kekal pada poin yang sama kat sini. Okey, poin yang sama, cuma barang Y itu sudah bertambah. So, kalau bertambah, mestilah kat sinilah atas tu. Okey, so KKP dia akan beralih, sini masih sama, sini bertambah dah. Okey, so sekarang Miss akan cuba buat KKP yang baru. Okey, so itu KKP yang baru. Okey, so B dia adalah dari poin yang sama kan? Jadi Miss tak ubah apa-apa. Cuma A ini, okey, saya akan letak A prime. Okey, so itu menunjukkan bahawa KKP dia telah beralih ke sebelah kanan. Okey, tetapi keluaran bagi barang X masih samalah. Cuma keluaran bagi Y telah bertambah. So, untuk huraikan raja ini, pelajar boleh sebut ini KKP yang asal iaitu AB. Peningkatan sumber ekonomi yang berlaku dalam pengeluaran barang Y sahaja menyebabkan KKP telah beralih dari AB ke A prime B iaitu ke sebelah kanan. Okey, keluaran barang Y bertambah tetapi keluaran barang X adalah kekal. Okey, tak ada perubahan. Okey. Sekarang kita sambung pula untuk situasi yang ini pun sama. Okey, tapi kali ini Miss buat KKP yang bergaris lurus lah. Okey, nampak lain sikit. Okey, so pun sama, I pun letak A, B. Okey. Sekarang kita cuba tengok berlakunya peningkatan sumber ekonomi dalam barang X dan juga barang Y. Cuma barang X adalah lebih daripada barang Y. So, maksudnya dua-dua pun meningkat. Cuma barang X lagi banyak, barang Y dia adalah sikit. Okay, so barang Y sikit. Okay, mungkin kat sini. Okay, barang X dia banyak. Okay, biasa dia banyak sikit. Point ini. So, lakarlah KKP ya sebab dia meningkatkan KKP dia beralih ke sebelah kanan. Okey, so itulah KKP yang beralih ke sebelah kanan. So, jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, ini A prime, ini B prime. So, tak ada angka lah yang disediakan. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Kalau nak huraikan raja ini, kita akan sebut. Okey, KKP yang asal adalah AB. Apabila berlakunya peningkatan sumber ekonomi, di mana barang X dia adalah lebih daripada barang Y, maka dia akan menyebabkan KKP beralih ke sebelah kanan, iaitu dari AB ke A prime, B prime. So, keluaran barang Y telah meningkat, begitu juga dengan keluaran barang X. Cuma keluaran barang X adalah lebih banyak berbanding dengan keluaran barang Y. Okey, so itu adalah berkenaan dengan peningkatan sumber lah. Okey, sebenarnya selain daripada dua situasi yang Miss bagi ini, dia juga ada banyak situasi yang lain lah. Kena tengok situasi apa yang diberikan. Okey, kita sambung. Okey, sekarang yang ini pula berkenaan dengan penurunan sumber ekonomi. So, pun sama, Miss akan sediakan KKP yang asal dulu. Okey, so ini KKP yang asal. Kita pun labelkan A, B. Okey, so sekarang kita cuba tengok. Penurunan sumber ekonomi berlaku dalam pengeluaran barang X sahaja. Okey, kita cuba tengok. Dalam pengeluaran X, dia berkurang. So, kalau berkurang itu,
Kalau tadi bertambah, KKP dia beralih ke kanan kan? So, kalau berkurang itu, KKP dia akan beralih ke sebelah, ya, ke sebelah kiri. Okey, jadi sekarang KKP kita akan beralih ke kiri. Cuma sekarang pelajar perlu tengok, dia kata penurunan sumber ekonomi berlaku dalam pengeluaran barang X sahaja. Dia ada sebut pasal barang Y tak? Tak ada kan? So, kalau barang Y dia tak sebut, maksudnya barang Y kita akan kekal mula dekat sini. Okey, cuma barang X saja yang berkurang. So, berkurang tadi kat sini kan? So, sekarang berkurang jadi kat sini. Okey, so kita akan lakar KKP yang baru. Okey, so itulah KKP yang baru. So, ingat tunjuk anak panah yang menunjukkan dia beralih ke sebelah kiri. Okey, dan ini labelkan B prime. Okey, so pelajar pun huraikanlah. Okey, berlakunya peralihan kelok dari A, B ke sebelah kiri iaitu ke A, B prime. Okey, dan ini menunjukkan bahawa berlakunya pengurangan keluaran dalam barang X sahaja. Dan barang Y dia masih kekal. Okey, so itulah dia. Okey, so yang sekarang pun sama. Misalkan teruskan yang ini pula. Juga sama, misalkan lakar KKP ya, yang asal punya dulu. So, misalkan lakar KKP yang bergaris lurus lah kali ini. Okey, pun sama. Soal labelkan A dan ini B. Okey, kita cuba tengok. Penurunan sumber ekonomi pun sama. Once you nampak penurunan itu menunjukkan KKP dia akan beralih ke sebelah kiri. Okey, tapi dia kata penurunan sumber ekonomi barang X lebih daripada barang Y. So, maksudnya barang X ini kalau sumber ekonomi dia berkurang, keluaran dia pun akan berkurang. Dan dia berkurang adalah lagi banyak berbanding dengan A. Okey, so sekarang kita akan lakar. Okey, barang X lebih daripada barang Y. Okey, so barang X turun lagi banyak, barang Y turun sikit je. So, lebih kurang macam inilah. Tunjukkan 2 point dulu. Okey, so itulah dia. Labelkan anak panah yang beralih ke sebelah kiri. Ini A prime, yang ini B prime. Okey, so nanti kita berhuraikan lah. Bagi tahu bahawa berlakunya peralihan kelok kemungkinan pengeluaran ke sebelah kiri dari A, B ke A prime, B prime. So, yang situasi ini dia kata penurunan sumber ekonomi barang X lebih daripada barang Y kan? So, kita nampaklah keluaran barang X pun jatuh lagi banyak berbanding dengan keluaran Y. Keluaran Y memang jatuh, tapi kalau banding sekali, keluaran X jatuh lagi banyak berbanding dengan barang Y. So, itulah berkenaan dengan peralihan kelok kemungkinan pengeluaran yang disebabkan oleh sumber ekonomi. Okey, seterusnya berkenaan dengan tingkat teknologi pula. Okey, sekarang kita akan sambung dengan peningkatan teknologi pula. Okey, juga sama, Miss Tula sediakan KKP yang asal siap-siap dulu. So, ini kelok KKP yang asal. So, I pun letakkan A, B. Ini pun sama. Okey, so KKP yang asal ini A, B. Jadi, sekarang kita cuba tengok situasi yang diberikan. Kemajuan teknologi berlaku dalam pengeluaran barang X sahaja. Jadi, sekarang Miss nak pelajar cuba fikirkan. Okey, so KKP dia beralih ke sebelah mana? Okey, cuba lakarkan. Okey. Okey, kata kunci dia berlaku dalam pengeluaran barang X sahaja. Okey, dah siap lakar kan? Okey, so sekarang marilah kita tengok jawapan dia. Okey, pengeluaran dalam barang X sahaja. So, kemajuan teknologi, kalau kemajuan itu maksudnya dia menyebabkan keluaran yang akan bertambah lah. Dengan demikian, KKP kita akan beralih ke sebelah kanan. Okey, jadi kalau beralih ke sebelah kanan, tapi kena alert dekat sini dia kata barang X sahaja. So, barang Y macam mana? Tak ada perubahan kan? Okey, so KKP anda sepatutnya sedemikian lah. So, semak jawapan anda. Okey, so ini A, ini B prime. Okey, jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, so itulah jawapannya. So, kalau pelajar nak huraikan, pelajar boleh bagi tahu bahawa apabila berlakunya kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang X sahaja, maka KKP akan beralih dari A, B
ke A, B prime, iaitu ke sebelah kanan. Okay, so pelajar boleh bagi tahulah kesan dia. So barang X meningkatlah, tetapi barang Y dia adalah kekal dan tak ada perubahan. Okay, sekarang yang ini pula. Kemajuan teknologi pengeluaran barang Y lebih daripada barang X. Okay, pelajar cuba fikirkan jawapan dia macam mana. Okay, dah salahkah ke? So, marilah kita tengok jawapannya. Pengeluaran barang Y adalah lebih. Okay, so itu kata kunci dia. So, bermaksud barang X dengan barang Y dua-dua pun meningkat. Cuma barang Y akan meningkat lagi banyak berbanding dengan barang X. Okay, so sekarang Mi akan cuba sediakan kelok dia. Okay, so itulah kelok dia. Okay, jangan lupa tunjuk anak panah dulu kemajuan teknologi. So, anak panah yang menunjuk beralih ke sebelah kanan. Lepas tu ini A prime, ini B prime. Jadi kalau kita nak huraikan kelok dia, kita bagi tahu bahawa kemajuan teknologi pengeluaran barang Y lebih daripada barang X. Okay, so menyebabkan KKP beralih ke sebelah kanan. Itu dari A, B ke A prime, B prime. Okay, dan bagi tahu bahawa keluaran barang Y bertambah. Begitu juga dengan keluaran barang X. Cuma keluaran barang Y adalah lebih banyak berbanding dengan keluaran barang X. Okay, so senang saja kan? Okay, juga sama untuk teknologi punya, dia punya situasi pun ada macam-macam. Jadi, masa pelajar nak huraikan kelok itu ataupun sediakan KKP itu, kenalah berdasarkan situasi yang diberikan. Okay? Okay, so sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Jadi Miss pun telah sediakan satu KKP dekat sini. Dan tujuan KKP ini adalah untuk bagi pelajar cuba kait baliklah konsep-konsep yang telah dipelajari tadi. Okay, so sekarang marilah kita cuba tengok soalan yang pertama. Kekurangan berlaku pada, cuba tengok KKP kat sini. So kekurangan itu berlaku kat mana? Cuba fikirkan. Okay, sudah ada jawapan kan? So, marilah kita tengok kekurangan itu berlaku kat mana. Okay. Kekurangan itu berlaku pada kombinasi di sepanjang KKP. So, ada kombinasi A ke, B ke, C ke, D ke, E ke. Okay, semua kombinasi yang wujud di sepanjang KKP itu adalah kekurangan. Ingat? Okay, dan sekali lagi saya ingatkan, kombinasi F ini bukan kekurangannya. Okay. Okay, sekarang kita sambung soalan yang kedua pula. Pilihan. Pilihan ditunjukkan oleh. Cuba fikirkan pilihan dekat mana pula. Okay. Okay, so sekarang marilah kita tengok pilihan itu ditunjukkan oleh pergerakan titik di sepanjang KKP. Okey, titik dekat sini sebenarnya dia juga merujuk kepada kombinasi lah. Maksudnya dari kombinasi A ke kombinasi B ataupun dari kombinasi B ke C, maksudnya pilihan yang dibuat oleh pengeluar itu. So itu adalah pilihan. Ingatlah pergerakan kombinasi ataupun pergerakan titik di sepanjang KKP. Okey, so sekarang kita sambung lagi satu soalan. Apakah jenis kos lepas? So, berdasarkan rajah ini, cuba fikirkan apakah kos lepas dia. Okey, so apakah kos lepas dia? Kita ada dua jenis kos lepas sahaja. Sama ada kos lepas meningkat ataupun kos lepas malah. Jadi yang ini, kos lepas malah. Kenapa ya? Sebab KKP dia bergaris lurus. Okay, so kos lepas dia adalah malah. Kalau KKP yang berbentuk cempung, itu adalah kos lepas meningkat. Okay, so inilah jawapannya. Okay, kita sambung lagi. Masih raja ataupun kiruk yang sama. Kita cuba tengok soalan seterusnya yang Miss nak tanya. Okay, apa yang berlaku pada kombinasi G? Cuba fikirkan kombinasi G. So, apa yang berlaku? Okay, so kombinasi G ini dia adalah kombinasi yang berada di dalam ke luar.
Di dalam KKP kan? Okey. So, kombinasi G adalah kombinasi yang berada di dalam KKP. Apa yang berlaku dekat sini? Kita cuba tengok, ya, berlakunya pembaziran. So, pembaziran kat sini merujuk pembaziran sumber lah. Okey, lepas tu mencapai ketidakcekapan. Okey, kenapa kita kata ketidakcekapan? Sebab sumbernya digunakan sewenang-wenangnya. Okey, so itu adalah kombinasi G. Okey. Tapi ingat, kombinasi G kita masih boleh capai ya, cuma berlaku pembaziran sahaja. Okey? Okey, soalan yang seterusnya. Apa yang berlaku pada kombinasi F? Sekarang kombinasi yang kat luar pula. Cuba fikirkan. Okey, so kombinasi F itu, dia adalah kombinasi yang berada kat mana? Dekat luar KKP kan? Okey. So, kalau kombinasi yang berada di luar KKP itu bermaksud apa? Okey, marilah kita tengok jawapannya. Sumber tidak mencukupi. Okey, so bermaksud sumber tidak mencukupi lah. Itulah sebab kita tak dapat capai kombinasi tersebut. Ataupun lagi satu penerangan, kita boleh kata bahawa dia adalah kombinasi yang tidak dapat dicapai dengan sumber yang sedia ada. So, itu pun boleh terima. Okey, so itulah konsep-konsep yang bisa ujilah yang nak kaitkan dengan kelok kemungkinan pengeluaran. So, setakat itu sahaja untuk sesi soal jawab kita. Okey. Okey, so dengan demikian kita pun telah selesai bincang subtopik kecil ini yang berkenaan dengan terangkan konsep. Kita sudah masuk ke bahagian ini dah. Okey, so untuk video yang seterusnya, Miss akan cuba terangkan bagaimana kita nak hitung kos lepas seunit. Okey. Sekiranya anda suka video saya dan rasa video saya ini banyak membantu anda, ingatlah subscribe YouTube channel saya. Jangan lupa tekan loceng ini juga, like dan share juga. Okey. Nama saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Bye-bye.